Yang pertama sekali kata Allah, orang yang semayangnya khusyuk, allazina hum fi salatihim khashi'un, golongan yang khusyuk di dalam sembahyang. Tuan-tuan dirahmati Allah, semayang ni benda yang paling besar sekali. Jangan tuan-tuan kata semayang ni kecil. Soalan nombor satu kita kena tanya, semayang nak lantik apa benda pun, lantik hak semayang. Nak pergi kedai mana pun tengok semayang. Nak makan ni tuan-tuan tengok semayang tak? Nak menikah ni tengok semayang tak? Nombor satu. Hari ni orang tak tengok semayang tu, orang tengok benda lain. Nak ambil pekerja, cari hak semayang. Nak ambil orang yang menjadi kepercayaan kita, pastikan orang yang semayang. Yang kita ni nak urus niaga dengan dia, pastikan dia semayang, melainkan dia kafir. Cari dulu hak semayang ni, dah tak ada sangat, baru tengok yang lain. Subhanallah, nombor satu semayang, sebab dia adalah kejayaan hakiki. Tapi semayang saja tak cukup tuan-tuan, dia kena khusyuk dalam semayang. Berapa banyak orang yang semayang tuan-tuan, mata ni duk liar, duk tengok orang lintas dia tengok. Tuan-tuan kalau ada duk semayang, duk tengok kita duk lintas tu, dia duk tengok, angkat tangan kat dia. Dia bukan khusyuk. Kalau khusyuk, dia tak tengok orang. Ada yang semayang yang duk main janggut panjang, alhamdulillah rabbil arrahman malik, itu tak khusyuk, belum berjaya. Ada yang semayang ni tuan-tuan megaru sana, bergerak sini, Allah tak tahu nak abang tuan, ustaz dia garu belakang. Tengah-tengah semayang tu dia boleh berdiri kaki sebelah kiri, kaki belah kanan duk garu kaki kiri. Tuan-tuan pernah tengok? Kaki kiri dia tinggal sebelah, kaki kanan tu sengit, bengkok pergi duk garu betih kaki kiri. Amboi. Bila nak jadi orang berjaya ni? Belum masuk lagi semayang laju, tomak ninah tak ada. Tak ada tomak ninah, 2 minit 4 rakaat habis. Ada yang semayang dalam keadaan kusam, masam. Bila nak jadi khusyuk? Sebab tu bila pengurusi kata kita ni nak tukar lain, kapet kita ni pun dah 12 tahun dah. Banyak tuan-tuan kita semayang ni kapet menjadikan tak khusyuk. Sejadah toh berbulan tak basuh tuan. Kapet tuan-tuan ni 12 tahun tak basuh tuan. Tak apalah tak basuh pun dia tak busuk. Tak apalah tak basuh pun dia tak bau. Tak basuh pun dia bukan najis. Ni setengah kapet ni tuan-tuan tengok di surau ni. Pergi tengok kat hentian sebelah lebuh raya tu. Bila-bila sujud tu, aduh, lalah pergi sujud atas marble, tak sujud atas jadah. Bila nak jadi khusyuk? Busuk gila tuan-tuan. Gila pun tak busuk macam itu. Yang saya seronok pula, yang kita ni pergi semayang atas tile marble, tak ada sejadah. Saya pergi tengok hak tukang cuci tu pula, mop tu lah ada cuci jamban. Mop tu pula dia pergi cuci dalam surau pula. Cantik punya tuan-tuan, terbaik, panjang ke dia tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan, kita ni bila campur dengan hak orang bukan Islam jadi macam tu. Buat macam mana? Kita duk campur dalam sebuah negara, hak campur dengan macam-macam bangsa, hak tak ada agama. Tu belum masuk lagi dia main kencing tempat kita main wuduk kat highway. Selamba rok je perempuan ni. Kita kata, hei, ini surau semayang punya, jamban sana. Dia bukan faham. Jangan beli apa dia. Tak tahu puak ni main dari mana tuan-tuan ni. Bila dia jadi khusyuknya tuan-tuan kita ni. Sebab tu bila mereka habaq kat saya, mereka ni nak buat kutipan. Tabung wakaf ada, kaunter wakaf ada tuan-tuan. Tujuan dia apa? Supaya semayang ni jadi khusyuk.
Saya tadi sembahyang Jumaat, saya tak tahu apa nak khusyuk. Saya duk geram dengan Tok Imam. Dia baca laju lah tuan-tuan. Kalau betul tak apa. Salah baris, salah ayat, salah hang ni nak berak ke, cirit ke apa? Yang baca laju-laju ni buat siapa? Kita kadang-kadang Tok Imam pemayang baca khutbah slow pun kita runsin. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Tidur kita tuan. Punya lambat nak habis 2 suku tak habis. Tu yang sembahyang Jumaat boleh tengok jam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dia tu boleh tengok jam hak belakang. 2:20 mampu aku. Semua faktor dia boleh menjadikan khusyuk ataupun tidak khusyuk. Faktor apa? Persekitaran. Sekarang masjid kita ada aircon, apa lagi alasan? Dulu kita boleh kata panas hangat masjid hangat apa, saya bawa kipas neri main pada rumah pula senang pula lah, dah ada aircon. Apa lagi yang nak menghalang? Tuan-tuan, yang nak menghalang jadi khusyuk pasal tak berak, tak kencing. Orang yang tak buang air kecil, orang yang duk menahan buang air besar, dia menjadikan sembahyang tu tak khusyuk. Tandas kita banyak bro, bersih-bersih bang, pi tandas. Setengah orang dia masuk dalam tandas, aduh, tukar tandas sebelah pula, buka-buka, aduh, buka sebelah pula, tandas nombor 3 bersih, cantik, terbaik. Tengok-tengok paip tak ada pula, patutlah bersih, paip tak ada. Dia kata tak boleh kencing, yang ni kotong hak nombor 2, kotong hak nombor 3 ni pula bersih, yang tak ada pula dah. Dia main semayang, main semayang, duk tahan kencing. Imam pula baca ayat panjang pula, aduh. Yang hang tahan kencing itulah menjadikan kau tidak khusyuk. Masjid kita tuan-tuan, saya masuk tandas tadi, Allah bersih. Apa lagi alasan tuan-tuan yang menjadikan kita tak khusyuk? Pasal apa? Duk teringat kereta. Masjid sana mereka kata pecah kereta, masjid sana kata motor mereka tibai, masjid ni kata main masjid kita ni pula jaga duk ada spotlight duk suluh kat kereta. Kita sembahyang pun jadi khusyuk, insya-Allah. Jaga dah, dia jaga, dia tak sembahyang tak apa, janjiku sembahyang. Allahu akbar. Ini dia benda yang menjadikan kita khusyuk. Kita duduk dalam sebuah negara yang makan ada, insya-Allah. Kadang-kadang lapar menjadikan kita ni susah duk ingat perut lapar. Kadang-kadang terlalu kenyang menjadikan tidak khusyuk. Nombor 1 tuan-tuan, golongan yang boleh berjaya ialah orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Sahabat-sahabat Nabi setengah jam sebelum masuk waktu solat dah standby dah. Setengah jam sebelum masuk waktu solat dah standby dah. Tu yang jadi khusyuk. Kita setengah jam dah masuk waktu solat tak sembahyang lagi, bila nak khusyuk? Dah setengah jam masuk maghrib tak sembahyang lagi, duk tengok Nandini. Ni dia duk tengok Nandini, saya pun tak tahu. Duk tengok Didi and Friends, mengantuk duk tengok. Setengah jam duk tengok lagi drama dekat TV maghrib tak habis lagi. Duk tengok suamiku sotong, isteriku udang. Mengharapkan cintamu, kasih beralih arah beralih kasih. Bila nak jadi khusyuk tuan-tuan? Ada orang yang sambil panggil telekong, sambil pakai telekong, berhenti pakai telekong, dia duk tengok WhatsApp. Macam mana nak khusyuk? Tengah-tengah semayang duk teringat WhatsApp. Ada orang yang dalam semayang Jumaat, waktu khutbah Jumaat, dia duk main Facebook waktu khutbah. Bila barakallah, bila dah masuk khutbah yang kedua, baru dia simpan handphone, dia tutup Facebook. Allahu akbar. Dia masih teringat apa benda yang dia baca dalam Facebook dalam semayang dia. Bila dia nak jadi khusyuk? Tuan-tuan cuba tengok apa ramai yang semayang, tengah-tengah semayang dia boleh turun tangan belah kanan, dia duk gagau kunci kereta. Tengok-tengok ada belah kanan.
Dia letak balik sembahyang. Alhamdulillahirabbilalamin. Ada alhamdulillah balik tuan. Terlalu banyak yang mengganggu kita untuk solat menjadi khusyuk. Maka cari jalan tuan-tuan. Apa benda yang boleh menjadikan kita ni khusyuk, carilah jalan. Sebab itu adalah tanda orang yang berjaya. Sebab tu bila kita nak main masjid, pakailah pakaian yang cantik, bersih, wangi, elok, supaya kita jadi khusyuk. Di rumah kita tu ada ruang solat untuk keluarga kita. Akak-akak, kalau boleh di rumah kita ada satu bilik, ada satu tempat khas. Budak kecil tak main di situ, cucu tak main di situ, ada sejadah yang bersih, ada bilik yang cantik, kita duduk dalam dia, kita rasa tenang. Ini tempat aku nak munajat dengan Tuhan. Jadi seronok tuan-tuan. Mudah-mudahan masjid kita ni juga menjadi satu tempat yang khusyuk bagi kita. Jadi saya lancarkan kutipan wakaf saham akhirat, program sumbangan Jubin masjid ini. Mudah-mudahan tuan-tuan bagilah, kita dapat 70,000, kita target dalam 200,000 tuan-tuan. Mudah-mudahan ini sumbangan yang menjadikan kita dapat perkara yang dibawa bekalan yang boleh menyelamatkan kita daripada siksa kubur, berpanjangan pahalanya dengan sebab kita berwakaf. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah.